Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli makanan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh yang sudi mencurahkan ilmu di Gemma Nur Iman yang berusaha dan berdedikasi Ibu Rosmiati Mansur bersama barisan ahli jawatan kuasa Gemma Nur Iman yang dialu-alukan hadirin pecinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita terpilih lagi bagi menyertai halaqah ilmu mingguan iaitu Tahsin Al-Quran dan Tafsir Al-Jalalain sebagai kuliah asas di Gemma Nur Iman bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh yang kita segani. Bagi memohon keberkatan halaqah ilmu ini, kita mulakan majlis dengan bacaan umum kitab yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz dan dengan segala hormatnya saya persilakan sekaligus menyambung pengembaraan kita di taman-taman syurga pada petang ini. Falyatafaddal mazkura ya Ustaz. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurniaan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala memberi saya dan kita semua taufik untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai asbab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung pengajian tahsin Al-Quran bersama dengan terjemahan dan ringkasan tafsir daripada Tafsir Al-Jalalain. Pada petang ini kita insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke 20 25 Ustaz? 25. 25. Maaf. Ha. Surat Ayat 25. 164.
InsyaAllah. Ayat 164. Baik. Jazakumullah khairan. Ayat 184. Satu nampak kan Ustaz? 164 Ustaz. Satu nampak ya? Ya, 164. Baik, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Baiklah, kita sediakan mushaf di hadapan kita, insyaAllah kita akan mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Alhamdulillah. Silakan peserta yang pertama, insyaAllah. Silakan Bonda MJ. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, Bonda MJ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil ardh ba'da mautiha. Arda ba'd. وأحيا به الأرض بعد موتها. فأحيا به الأرض بعد. فأحيا به الأرض. فأحيا Hamzah tu jelaskan. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. Tak sampai Ustaz. Min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wassahabil musakhkhari bainas sama' wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Okay. Seterusnya terjemahan ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan bahtera yang berlayar di laut dengan apa yang memberi manfaat bagi manusia dan apa yang menurunkan oleh Allah dari langit daripada air. Ini air hujan. Lalu dia menghidupkan dengannya bumi sesudah kematiannya dan dia menyebarkan di dalamnya bumi dari segala setiap haiwan dan perkisaran angin dan awan yang ditundukkan, yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mereka berakal. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dalam bumi, memberi manfaat kepada manusia. Sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi dan dalam kehidupan dunia ini untuk berkhidmat kepada manusia. Satu hadis qudsi, inna dunya saya tidak pasti sama ada hadis qudsi ataupun tidak. Dan berbunyi inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini diciptakan untuk kamu, yakni manusia. Dan kamu ini manusia yang bernama anak Adam, cucu Adam. Khuliqtum lil akhirah, diciptakan untuk akhirat. Jadi kita diciptakan untuk kehidupan yang selama-lamanya, iaitu kehidupan akhirat. Jadi apa yang Allah SWT ciptakan kat bumi ini untuk jadi manfaat ataupun menjadi kegunaan untuk berkhidmat kepada manusia. Langit, bumi, pertukaran malam dan siang, berlayarnya bahtera di lautan bagi manfaat bagi manusia, turunkan hujan, Allah SWT hidupkan bumi, hidupkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan. Semua ni Allah SWT ciptakan. Allah SWT suruh kita fikir. La ayatin liqaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berfikir, orang yang berakal. Yani dia benar-benar tanda bagi orang yang mengambil manfaat. Dengan kita lihat langit, dengan kita lihat bumi, dengan kita lihat awan, kita lihat matahari, siang malam kita lihat ni, kita teringat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan melihat ini. Baiklah, seterusnya ayat 165 insya-Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ
وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. InsyaAllah silakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأ فنتبر بسم الله الرحمن أعوذ من الشيطان. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. pada karratan fanatabar ada nun kat situ fanatabarra minhum منهم دايما أستاذة أعوذ من الشيطان الرجيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا
أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 165. Dan sebahagian manusia ada yang orang yang mengambil dari selain Allah, yakni mengambil yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, sebagai sekutu, tandingan. Yang mana mereka mencintai yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana mencinta Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan orang-orang yang mereka beriman, mereka sangat-sangat mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, mereka menjadikan ghairullah selain pada Allah SWT ni sebagai sekutu, tandingan Allah SWT, iaitu mereka menyembah berhala dan sepertinya. Dan orang-orang yang beriman pula, mereka sangat-sangat menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Walau dan sekiranya engkau melihat, dalam satu qiraat yang lain, sekiranya walau tara, kat sini walau yara, dan sekiranya seandainya melihat oleh orang-orang yang mereka membuat zalim ketika mereka melihat azab siksaan di akhirat nanti, bahawasanya kekuasaan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala kesemuanya, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala amat berat siksaan. Jadi dalam perkataan walau yara ni ada dua tafsiran, iaitu kalau sekiranya qiraat riwayat daripada Hafs kita baca walau yara, iaitu dan sekiranya orang zalim tu sendiri melihat siksaan yang di hadapan mata mereka di akhirat nanti, mereka akan yakin hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa atas perkara ini. Dan dalam riwayat dan qiraat yang lain walau tara, dan sekiranya engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang zalim ini, orang yang mensyirik ke Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, dan satu ayat yang lain tafsiran mengatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kat sini zalim bermaksud yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apabila mereka melihat azab, walau dan sekiranya engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang zalim tersebut, apabila mereka melihat azab, mereka akan pasti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa atas perkara ini, dan setiap sesuatu, dan setiap keadaan. Dan Allah Subhanahu wa taala amat berat, amat keras siksaannya. Seterusnya ayat 167. Ayat 166. Ketika ingatlah ketika berlepas tangan orang-orang yang mereka diikuti dari orang-orang yang mereka mengikuti. Ini orang yang kata di-follow oleh daripada orang-orang yang meng-follow, yang mengikuti. Dan mereka melihat azab dan terputus daripada mereka asbab-asbab.
hubungan-hubungan. Jadi apabila orang-orang yang zalim tersebut, orang yang diikuti. Jadi kalau orang-orang yang dulu kat dunia ni kan, mereka suka follow orang-orang kafir, orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT punya lifestyle, mereka punya tingkah laku, perihal mereka. Jadi apabila dekat akhirat nanti mereka bersama dengan orang yang mereka ikut itu, jadi orang yang diikut itu akan berlepas tangan. Tak boleh buat apa-apa. Jadi istabarra alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u, dan mereka semua ni yang mengikut dan orang yang diikut, apabila mereka melihat azab dan mereka terputus asbab-asbab hubungan, benda-benda yang boleh menyelamatkan mereka, ataupun asbab-asbab ni hubungan antara mereka, hubungan antara orang yang diikuti dengan orang yang mengikuti. Dia kata, aku bebas daripada engkau, aku tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak selamatkan kau. Apabila orang yang diikuti dan orang yang mengikuti ini di dalam azab siksaan kerana mereka mensyirikkan Allah SWT. Dan seterusnya terjemahan ayat 167. Dan berkata orang-orang yang mereka mengikuti, seandainya bahawasanya bagi kamu kesempatan lagi, maka kami berlepas diri dari mereka, seperti mana mereka berlepas diri dari kami. Jadi kata, kalaulah aku ni dikembalikan ke dunia, dan orang-orang yang mengikuti aku ni, aku akan berlepas diri daripada mereka. Aku tak nak menjadi orang yang diikuti dan mensyirikkan Allah SWT. Aku akan bebaskan diri aku daripada diikuti. Kadzalika yurihimullah, demikianlah memperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan mereka, hasaratin, kesesalan ke atas mereka, dan tidaklah mereka orang-orang yang boleh keluar daripada api neraka tersebut. Jadi insya-Allah jadi kalau kita ni suka ikut cara-cara orang kafir, suka mensyirik, macam mana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikuti mereka, maka ke akhirat nanti mereka pun tak boleh nak buat apa, mereka akan berlepas tangan. Bahkan dalam satu ayat, syaitan pun dia akan berlepas tangan. Waqala syaitanu la, kata apa, aku berlepas tangan daripada engkau, aku takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apatah lagi manusia ni yang mensyirikkan Allah SWT, yang tak boleh buat apa-apa ni. Dan apabila mereka ni mensyirikkan Allah SWT dan ada orang yang mengikut mereka, jadi kita yang mengikut mereka ni, kita akan sesal apabila kita melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat yang 168. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang di bumi yang halal dan yang baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperintahkan untuk kita memakan bukan sahaja yang halal, bahkan yang baik, yang sihat. Masya-Allah. Ini masya-Allah kita dah makan halal dah, masya-Allah. Tapi kadang-kadang kita makan benda-benda yang tak sihat. Jadi kita kena ingat diri kita balik, yang mana satunya halal, Allah SWT perintahkan, satunya halal, lagi satu dia tayyib, yang baik, yang bagus untuk diri kita, yang sihat, masya-Allah. Dan sebab tu kata agama Islam ini dia menyeluruhi keseluruhan aspek tubuh badan, aspek makanan dan sepertinya, masya-Allah. Wala tattabi'u, dan Allah SWT kata apa? Allah SWT berfirman, janganlah engkau mengikuti tingkah laku syaitan. Jangan kau mengikut tingkah laku syaitan. Makan benda yang haram, makan pun membazir,
makan tak ikut sunnah kan. Makan dengan cara yang tak betul, berdiri dan sepertinya kan. Jangan kau mengikut cara-cara jejak langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata. Jadi syaitan ini dia musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kalau kamu nak makan, kalau kamu nak makan, makanlah yang halal. Kamu nak makan, makanlah yang sihat, yang tayyib. Jangan ikut cara-cara syaitan dalam memperlihatkan. Pernah saya ustaz kami menyebut dalam kelas kata makanan-makanan yang apa, yang pada junk food apa tu panggil, jajan-jajannya nampak kat luar dia masya-Allah cantik tapi kualiti dia tak bagus. Kualiti dia hopeless. Maka apa, keropok dan sepertinya. Halal tu halal masya-Allah, tapi daripada segi kesihatan dia dikira junk food masya-Allah. Jadi itulah kita kena ingatkan diri kita masya-Allah. Seterusnya ayat 168 yang terakhir dalam muka surat ini, sesungguhnya hanya senyalah Allah Subhanahu hanya senyalah syaitan itu dia menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perbuatan keji, dan supaya kamu mengatakan ke atas Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang engkau tidak ketahui. Jadi syaitan itu dah musuh yang nyata. Dia hanya menyuruh kamu buat baik, buat buruk je. Walaupun dari segi luaran nampak baca baik, sebenarnya dia buruk juga. Apa-apa yang bisikan-bisikan syaitan ni, walaupun masya-Allah dah solat dah, tapi ada sifat riak, ada sifat nak menunjuk-nunjuk. Jadi dari segi luaran nampak masya-Allah, tapi sebabkan syaitan ini dia cerdik. Dia hanya menyuruh kamu membuat dosa dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan dia menyuruh kamu berkata ke atas Allah SWT, mengatakan ke atas Allah Ta'ala ni apa-apa yang Allah Ta'ala, apa-apa yang kau tak tahu ni termasuklah mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. Itu termasuk. Jadi disambungan daripada ayat sebelumnya, kulu mimma fil ard halalan tayyiba, makan yang halal. Jadi jangan kamu mengharamkan apa yang halal dan jangan engkau menghalalkan apa yang haram. Masya-Allah. Jadi masya-Allah kita ni nak boykot masya-Allah, tapi jangan kita lupa sampai kita mengharamkan apa yang halal dan kita mengambil tugasan itu. Jadi kita terlalu ekstrim sampai mengharamkan apa yang halal masya-Allah. Seterusnya muka surat seterusnya ayat 169 ya. 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. InsyaAllah dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم Wanidaa. Sini ada صم بكم عمي فهم لا يعقلون ulang balik ayat sebelumnya. صم بكم عمي betul Sebelumnya. صم بكم عمي فهم لا يعقلون Pada ayat wanidaa, kat situ ada ya Mad- صم بكم عمي فهم لا يعقلون bukmun umyun bukmun بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Yalah. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahannya ayat 170. Dan ingatlah apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah oleh kamu apa yang menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkata, bahkan kami akan mengikuti apa yang mendapati ke atasnya oleh nenek moyang kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, apakah walaupun sekiranya adalah bapa ataupun nenek moyang mereka itu tidak berakal, mereka tidak memikirkan sesuatu sedikit pun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi mereka ni seperti mengikuti apa yang tidak ada tidak ada dalilnya. Apa yang nenek moyang mereka katakan, apa yang nenek moyang mereka buat, itulah yang kami buat. Jadi kita membuta tuli, mengikut tanpa ada sandaran. Masya-Allah. Seterusnya 21, dan perumpamaan orang-orang yang mereka kafir adalah seperti perumpamaan orang yang dia memanggil atau berteriak dengan apa yang tidak boleh mendengar kecuali selain panggilan dan seruan. Jadi apa yang mereka yakni orang-orang kafir ini menyembah, dan apa yang mereka
seru hanyalah berupa benda yang boleh dengar saja. Maksudnya panggilan dan seruan sahaja. Tidak lebih daripada itu. Orang-orang yang menyembah berhalanya, orang yang menyembah Nabi Isa-nya dan sepertinya, hanyalah mereka meminta kepada yang tidak boleh mengkabulkan permintaan mereka, menerima permintaan mereka. Hanyalah panggilan dan seruan. Jadi summun bukmun, buta, bisu, tuli, pekak, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ini sembahan-sembahan mereka ni. Dalam ayat lain Allah SWT kata apa? Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Sembahan-sembahan, berhala-berhala yang kamu sembah ni tak boleh nak buat apa-apa, dan walaupun mereka bersemua berkumpul. Berhala-berhala berkumpul, Tuhan-Tuhan kamu ni berkumpul, bersepakat, tak boleh nak buat seekor nyamuk, seekor lalat pun. Dan wa in yaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat ni pula dia ambil ataupun dia membuat sesuatu ke atas berhala-berhala ni, mereka tak boleh nak buat apa-apa. Kalau dia ambil apa-apa daripada berhala ni tak boleh nak buat apa-apa. Sembahan-sembahan kamu ni tak boleh nak buat apa-apa. Sangat-sangat lemah. Dha'afat talib wal matlub. Sangat-sangat lemah orang yang menyembah dan benda yang disembah. Apa yang meminta dan yang diminta tu sangat-sangat lemah. Tidak nak boleh, tidak boleh apa-apa. Dan kalau dia kena kacau pun tak boleh nak buat apa-apa. Masya-Allah, seterusnya ayat 172, dan Allah SWT mengulang kembali perintah memakan. Jadi wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik. Makan benda yang baik, thayyibat, apa yang kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya jika kamu kepadanya orang-orang yang menyembah. Jadi Masya Allah, ayat Allah SWT mengenai perintah makan, ini makan perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik, dan bersyukur, kan? Sebab tu antara sunnah-sunnah yang kita boleh ikut adalah makan makanan yang sihat, yang baik, Masya Allah. Dan itu juga kita amalkan doa-doa masnun, Masya Allah. Seterusnya ayat yang 173, Insya Allah. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Silakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عائد فلا إثم عليه ولا عاد ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يأتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Kat situ je Ustaz. Ya, Ya. terima kasih. Baiklah, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada ayat ini ayat 173 ni, masya-Allah, mengenai apa-apa yang makanan yang Allah SWT telah haramkan. Jadi terjemahannya, sesungguhnya hanyalah dia, yakni Allah SWT mengharamkan ke atas kamu bangkai-bangkai. Bangkai-bangkai. Yang pertama bangkai-bangkai. Bangkai-bangkai ni adalah bangkai-bangkai binatang ataupun apa-apa yang mati bukan disembelih dengan sembelihan syar'i. Jadi apa-apa yang mati yang bukan dengan cara sembelihan itu semua dikira bangkai. Jadi walaupun yang halal ataupun yang apatah lagi yang haram, bangkai yang haram yang dimakan. Jadi bangkai-bangkai yang halal dimakan pun, contohnya kambing, contohnya lembu dan sepertinya, kalau tidak ada sembelihan syar'i yang disahkan mengikut syarak, maka dikira bangkai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Waddam, dan darah. Darah ni semua darah. Jadi najislah darah ini, dia tak boleh makan sebabkan dia najis darah. Kecuali Allah SWT dalam satu hadis Nabi SAW sebut ada darah yang boleh kita makan. Uhillat lana maitatan wa damani. Uhillat lana maitatani wa damani. Al-kabid wa tihal. Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Dua bangkai iaitu bangkai ikan dan bangkai al-jarad, itu belalang. Masya-Allah. Dua bangkai ini kita boleh makan. Dan dua pula darah, yang jenis darah yang kita boleh makan adalah al-kabid wa tihal, limpa dan limpa. Saya pun tak tahu apa limpa ni. Insya-Allah, dan paru, lebih kurang paru. Jadi kecuali kepada dua benda ni, semua darah dan semua bangkai diharamkan. Walahmal khinzir, dan daging khinzir lah, masya-Allah, yang semua maklum Allah SWT haramkan daging khinzir. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang mana disembelih ataupun diseru dengan nama selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun sembelihan dah ikut syarak lah, tapi dia bukan bukan dah ikut syarak, dah betul lah cara sembelihan, dah putus dah urat-urat dan seperti ini, tapi dia sembelih untuk orang-orang untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Macam zaman dahulu, zaman jahiliah, ada orang sembelih untuk tuhan-tuhan mereka dan sepertinya. Maka itu pun diharamkan. Maka famanitturra, maka barang siapa yang terpaksa, terpaksa, yang ini dalam keadaan darurat, tidak ada makanan yang lain, hanya ada bangkai, hanya ada darah, hanya ada daging khinzir, dan hanya ada yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, hanya ada benda tu saja pada masa tersebut. Ghaira baghin, dalam keadaan tidak ataupun tidak sengaja, bukan nak kehendak dia nak makan, tapi nak menyelamatkan nyawa dia. Ini di kalangan keadaan darurat, tidak ada makanan, kalau dia tak makan dia akan mati dan sepertinya. Maka wala adi, dalam keadaan dia tidak melampaui batas, makan pun hanya sekadar nak hidup, fala isma alai, maka dia tidak ada dosa ke atasnya, tidak ada dosa ke atasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tu Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi siapa-siapa dalam keadaan darurat tadi, yang terpaksa nak makan benda-benda yang haram tadi, dihalalkan baginya. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Mengasihani, Maha Penyayang. Jadi Allah SWT ampunkan. Jadi Allah SWT ampunkan, ini dihalal lah pada keadaan darurat tersebut. Seterusnya ayat 174, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Alkitab dan Al-Quran, dan mereka menjual dengan harga yang sedikit, mereka itulah maka mereka lah tidaklah mereka itu memakan dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Jadi wal'iyadu billah, masya-Allah. Jadi siapa-siapa yang masya-Allah, Allah SWT telah berikan dia kefahaman Al-Quran, masya-Allah, kefahaman agama, dan dengan kefahaman tersebut, dengan ilmu tersebut, kalau dia ni hendak menghasilkan keduniaan, menghasilkan benda-benda keduniaan, itu samanan qalilan, ini harta benda yang sedikit ni, apa saja kat muka bumi ni dikira sedikit nak dibandingkan dengan akhirat. Walaupun satu dunia ni dipenuhi dengan emas dan perak, tetap juga dia sedikit nak dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya. Jadi kalau seorang itu diberi kefahaman sedikit, kefahaman agama, ilmu agama, dan dengan kefahaman tersebut dia menggunakan dia untuk mendapat harta benda dunia ni, ya billah, maka mereka ni seolah-olah mereka memakan api di dalam perut mereka. Mereka bukannya makan, bukan mendapat hasil, bahkan mereka seolah-olah memakan api. Dengan mereka menghasilkan keduniaan tersebut, mereka memakan api dalam perut mereka ni. Dan tidaklah Allah SWT ingin berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Ini tidak ada rayuan, tidak ada belas kasihan Allah SWT. Wala yuzakkihim, dan Allah SWT tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab siksa yang pedih. Jadi Masya Allah, dalam satu hadis pun Nabi SAW, ada seorang sahabat dengan Al-Quran, ada orang hadiahkan busar panah. Nabi SAW kata apa? Ini busar panah dari neraka. Masya Allah. Jadi kita ni apabila kita nak kata panggil apa, keduniaan lah, Masya Allah, dengan sebab agama ni, maka kita akan dihina, bahkan akan diancam dengan azab siksa. Jadi berarti kita kena betulkan niat kita masa belajar agama, Masya Allah, mengajar agama dan sepertinya, niat kita kena kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, insya-Allah seterusnya ayat 175. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Allah silakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair wa iyyakum wa ahsan jazak. Seterusnya terjemahan ayat 175. Mereka itulah orang-orang yang mereka membeli kesesatan. Ya. Jadi ingin hasil keduniaan dengan menjualkan agama ini, seolah-olah mereka membeli kesesatan dengan menjualkan petunjuk. Allah Ta'ala dah bagi kefahaman Al-Quran, agama. Jadi dia jual dengan mendapat kesesatan, membeli kesesatan. Dan wal azab, dan mereka seolah-olah mereka membeli azab dengan menjual keampunan Allah SWT. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah sabarnya mereka ke atas api neraka. Nak tunjukkan ta'ajub, macam mana mereka ni boleh sabar, boleh bertahan atas perkara itu. Ini Allah SWT dah bagi dia nikmat agama, tetapi dia menggunakan dengan cara yang salah. Dan adakah dia ni sangat sabar ke atas api neraka? Tidak. Sebenarnya mereka tak ada siapa yang boleh bertahan dengan azab siksa Allah SWT yang sangat pedih. Tapi menunjukkan orang yang ingin keduniaan ni, seolah-olah mereka menempah azab api neraka ni, tunjukkan ta'ajub, pelik, anehnya mereka ni sampai sangat bersabar atas api neraka ini. Dzalika, ayat seterusnya, ayat 126. Dan demikianlah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Kitab, Al-Quran dengan kebenaran, dan sungguh orang-orang yang mereka berselisih faham, berselisih tentang Al-Quran, Al-Kitab, tentu benar-benar di dalam perpecahan yang sangat jauh. Ini Masya Allah, orang yang Masya Allah yang membuat perselisihan, yang membuat ada rasa ragu, ada yang membuat bantahan dengan Al-Quran ini, maka benar-benar mereka ini di dalam perpecahan yang sangat jauh, daripada hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang Masya Allah menolak Al-Quran, maka dia sangat jauh, perpecahan yang sangat jauh. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita daripada sifat-sifat ini. Masya Allah, akhir zaman ni ilmu banyak, ilmu Masya Allah, hujung-hujung jari. Kita ni sahaja nak betulkan diri kita. Adakah kita nak jadi orang yang banyak ilmu tetapi tidak beramal? Masya Allah, al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Orang yang berilmu tanpa amal adalah seperti pohon yang tidak berbuah, jadi tidak ada manfaat. Jadi Masya Allah, orang yang berilmu, orang tanpa amal ni seperti dia tidak ada apa-apa
manfaat bagi. Jadi kita sama-sama minta Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan daripada sifat tersebut, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita telah selesai dua muka surat pada petang ini. Yang mana Pak Amin kita boleh tangguh dahulu untuk kita sambung minggu depan ataupun nak sambung lagi, insyaAllah. Saya rasa setakat ini sahaja untuk hari ini, insyaAllah. Tak maaf kalau ada yang belum bersempatan untuk membaca hari ini, insyaAllah. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama dapat juga kita perdengarkan orang-orang jemaah beserta dengan tafsir ayat Al-Quran. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira buat Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh untuk perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat, dan semoga dengan pencerahan ilmu dari Ustaz kita meraih kefahaman ilmu anugerah Allah SWT. Terima kasih buat barisan pengurusan Gemma Nur Iman dan hadirin pilihan Allah yang menghadiri halaqah ilmu pada petang ini. Dan semoga kita terpilih untuk bertemu lagi dalam kuliah berkitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada 8 malam bersama Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tudah. Saya mewakili pihak pengurusan Gemma Nur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dari pihak kami, dan bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.